Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, inna ad-dina indallahil Islam. Maqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummah falahu ajru mi'ata syahidin. Summa qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamdan syukran lillahi ta'ala. Pertama kali marilah kita sama-sama syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi limpah rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan tulang seni jemaah hamba daripada selatan Thai sehingga dapat menuju ke Aceh dengan cita-cita jemaah saya, jemaah kami telah beberapa tahun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah subhanahu wa ta'ala izinkan jemaah hamba supaya datang ke sini, kerana hamba anggap, kami semua anggap bahawa Aceh dengan selatan Thai itu adalah adik dan juga kakak, sama-sama Melayu dan sama-sama beragama yang Allah subhanahu wa ta'ala redha, iaitu agama Islam. Terima kasihlah kepada Imam Masjid, Khatib Bilal dan juga semua pegawai, dan yang kami tidak ketinggalannya berjuta-jutaan terima kasih kepada tuan-tuan yang mana sela menunggu dalam majlis tazkirah, majlis muzakarah berkenaan dengan keselamatan dunia dan juga lebih-lebih lagi kemuliaan kita di hari akhirat nanti. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syukurlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadi semua sebagai makhlukat. Allah sebagai khalik yang menjadi, dan semua selain daripada Allah ialah makhlukat, benda yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setengah ulama memberitahu di atas langit 8.000 jenis, di dalam air 6.000 jenis, dan di atas bumi 4.000 jenis. Capur-capur semuanya 18.000 jenis. Jenis yang pertama kali yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadi iaitu Azazil, yang kita terkenal sekarangnya iblis. Dan benda yang akhir sekali hayawanun natikun, yaitu satu binatang yang boleh memikir, satu binatang yang boleh bertutur, satu binatang yang boleh bercakap, satu binatang yang boleh mengirakan diri dia berkenaan dengan kehidupan dunia sementara dan juga akhirat selama-lamanya, yaitu al-insan, manusia, yaitu terkena kepada kita semua, makhluk yang akhir sekali. Walaupun makhluk yang akhir sekali yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadi,
Tetapi makhluk ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asraful makhluqat. Semulia-mulia daripada semua yang Allah jadi. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh ahli langit termasuknya semua para malaikat dan juga Izazil sebagai ketua bagi malaikat di masa itu sujud kepada Adam. Sujud kepada manusia. Setengah daripada satu tandanya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ke atas manusia. Usjudu li Adam. Semua Allah suruh sujud. Usjudu li Adam. Semua kamu sujud kepada Adam. Fasajadu, maka semua sujud kepada Adam. Illa iblis, malaikat iblis. Sedangkan di masa sebelum daripada itu, iblis Izazil ni ialah orang yang paling taat dan paling soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala dia ada hasad, dia ada sifat tidak mau tunduk kepada benda yang baru, tidak mau tunduk kepada benda yang tidak mulia yang dia kira lebih daripada dia. Kerana di masa dia tidak sujud illa iblis, malaikat iblis, maka Allah Subhanahu wa taala menanya kepada iblis, mengapa iblis kamu tidak sujud? Mengapa Izazil kamu tidak sujud? Sedangkan ini adalah perintah aku. Sedangkan kamu tidak pernah derhaka kepada aku. Maka dia jawab kepada Allah, macam mana Allah aku nak sujud kepada dia? Kerana ana khairum minhu. Aku lebih baik, aku lebih mulia daripada dia. Itu alasan. Maka Allah Subhanahu wa taala tanya lagi, manakah alamat tanda kata kamu lebih mulia, lebih baik daripada manusia? Maka dia jawab, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tidakkah kamu menjadi aku daripada api dan kamu menjadi Adam hanya daripada tanah liat yang hitam lagi busuk? Maka Allah mengatakan itu adalah alasan kamu. Tetapi tidak kira siapa saja yang tidak taat kepadaku, maka mereka itu telah derhaka kepadaku. Siapa yang derhaka kepadaku, mereka itu akan berdosa. Siapa saja yang ada dosa, maka tempatnya ialah di dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritanya panjang. Yang amat kehendaknya di sini, yaitu kita ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada Izazil dia tidak mau sujud kepada Adam, dia telah derhaka kepada Allah, maka Allah gelarkan dia daripada Izazil kepada nama Iblis. Allah gelarkan nama dia, salingkan nama dia Iblis. Apa makna Iblis? Mereka yang telah keluar daripada rahmat Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menjadi kita makhluk yang paling mulia sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala hantar kita mari ke alam dunia. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi telah pilih kita menjadi makhluknya, menjadi hambanya yang dimuliakan di sisinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah beri agama yang dia redha kepada kita. Sedangkan ramai di permukaan bumi ini yang keluar ke alam dunia seumur dengan kita, diperanakkan daripada ibu sekali dengan ibu kita peranakkan kita, tetapi dia tidak ada Islam ke atas diri dia. Tetapi kita dimuliakan oleh Allah sejak daripada alam zarri. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita agama Islam yang dia redha, sedangkan tak pernah kita ingat kita minta kepada Allah, sedangkan tak pernah ingat kita usaha berletih lelah seperti dengan para nabi dan juga sahabat radhiyallahu anhum. Ni terima kasihlah kita.
Dan satu lagi yang kita kena terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia. Allah Subhanahu wa taala memberi kita yang beragama Islam. Dan satu laginya, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di dunia ni di masa kita berumat kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita memperhidupkan daripada peraturan syariat tariqah yang telah diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun genapnya. 10 tahun di masa Nabi kita di Makkatul Mukarramah dan 13 tahun di Makkatul Mukarramah dan 10 tahun di Madinatul Munawwarah. Genapnya cukup umur Nabi daripada 40 tahun dilantikkan sebagai pesuruh Allah. Dan Nabi kita tidak pernah berehatnya untuk menyebarkan agama daripada 40 tahun sehingga 63 tahun. Maka dalam daripada 23 tahun tu semuanya dinamakan hadis. Daripada gerak-geri Nabi, daripada kehidupan Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Yang bermaksudnya sekarang telah sempurna dah syariat-syariat Allah. Lepas daripada itu tidak beberapa lama maka Nabi kita wafat, Nabi kita meninggal dunia. Oleh itu saudara yang dimuliakan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberi peluang lagi kepada kita. Marilah kita sama-sama menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada peraturan hidup kita, daripada nizamul hayat, usahakanlah kerana sekarang Yahudi, Nasara dan juga Majusi sentiasa memikir usaha dan menyebarkan peranan mereka untuk menghilangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira di segi mana-mana saja pun. Tak kira lapisan kanak-kanak, perniaga, miskin, kaya, perempuan, lelaki dan semuanya telah diaturkan oleh Yahudi, Nasara supaya kita yang beragama Islam hanya mengaku saja aku bertuhan kepada Allah. Aku berumat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perintah Allah cuaikan. Tetapi sunnah Nabi menghilangkan. Sedangkan dalam hal keadaan kehidupan harian mengambil daripada yang telah diatur oleh Yahudi dan juga Nasara. Tuan-tuan, marilah kita sama-sama menyatukan umat. Marilah kita tanam perasaan kasih dan sayang. Kerana amalan kasih dan sayang sesama saudara walaupun kita tidak kenal mengenal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu manakala kita tertapak dalam diri kita yang beragama Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beragama Islam adalah adik beradik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu muslim kal jasadil wahid. Semua orang yang beragama Islam adalah seperti tubuh badan yang satu. Siapa yang ada sifat kasih sayang dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala mulianya, derajatnya tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita orang yang ada sifat kasih sayang di masa Nabi Musa alaihissalam. Di masa Nabi Musa alaihissalatu wassalam, di masa itu penurut pengikut Nabi Musa alaihissalam lebih kurang 70,000 orang yang bertuhan kepada Allah. Dan ada satu ketika Nabi Musa ditaskilkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengibadatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kampung halaman sebentar, tinggalkan anak isteri sebentar, lebih kurang 30 hari.
supaya pergi beribadat kepada Allah. Rajulun ya'budullah fi syi'bin minas syi'abi, yaitu ibadat di celah bukit, di satu bukit. Maka sebelum daripada Musa nak berangkat, nak hijrah, Musa buatlah persiapan pakaian dia, makanan dia. Maka Nabi Musa alaihissalam panggilkan kakak dia, abang dia yang bernama Nabi Harun. Panggilkan Harun. Harun, aku akan tinggal, aku akan keluar untuk ibadat kepada Allah sebulan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala minta aku nak beri satu amanah kepada kamu Harun. Kamu jagalah jemaah kita semua dalam negeri kita ni. Kamu jagalah dia. Maka Nabi Harun sanggup, ya, tidak mengapa, aku akan jaga. Ketika Nabi Musa alaihissalam tinggal kampung halaman sebulan, manakala cukup sebulan, Nabi Musa nak balik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala taskilkan, minta kepada Nabi Musa lagi 10 hari lagi. Musa, Allah beritahu, kerana Musa kalamullah, Nabi Musa mukjizatnya, Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan dia dengan tidak melalui malaikat Jibril. Dia boleh cakap direct, tidak melalui malaikat Jibril. Maka Allah beritahu kepada dia, Musa, aku minta 10 hari lagi. Musa pun sanggup. Bermaknanya di Musa menajak dengan Allah Subhanahu Wa Taala 40 hari. Di celah-celah 40 hari itu berlakunya di dalam kampungnya satu orang tertipunya diri dia oleh iblis dan dibawa diri dia oleh hawa nafsu, yaitu Musa Samiri. Musa Samiri, ringkasnya, Musa Samiri membuat seekor lembu. Buat seekor lembu. Maka Musa Samiri minta kepada ramai-ramai ahli Qaryah, siapa yang ada emas sikit-sikit seorang, bawa mari, aku minta sikit-sikit seorang. Maka semua lebih kurang 70,000 orang pakat mari bui emas sikit-sikit. Maka dia campur buah, dia peracur emas, peracur menjadi air, maka dia tepek. Yang dia buat dengan seluk lembu saat ni, jadilah lembu emas. Jadi lembu emas. Maka Musa Samiri, ia pernah lihat ketika malaikat Jibril alaihissalam ketika turun mari berjumpa dengan Musa. Malaikat Jibril dia naik kuda, menanggung kuda, naik kuda. Di masa kuda dia melompat, kaki kuda dia kena ke atas bombing. Mana kalau angkat kaki kuda, tempat kaki kuda bertempuh dengan bombing, dengan tanah ni, maka tumbuh ruput. Maka ia pernah lihat, ia kata, ini bukan manusia, ini adalah malaikat Jibril. Kerana aku kenal, kalau kuda biasa ni jejak rumput mampus. Tetapi kuda ini jejak rumput tumbuh. Ini bukan kuda biasa, ini kuda yang ditunggang, yang dinaik oleh malaikat Jibril. Maka dia pergi ambillah rumput itu. Dia pergi ambil upuk, maka dia pergi letak di mulut lembu yang dia buat daripada seluk dan tepek dengan emas. Maka lembu itu hidup. Lembu itu hidup. Bon. Maka dia iklan kepada semua, inilah sepatutnya yang kita sembah kepada dia. Ringkasnya, 70,000 yang pengikut Musa, yang beriman kepada Allah, yang bertuhan kepada Allah, murtad 70,000 orang. Semua sujud kepada lembu. Sujud kepada lembu. Manakala sampai 40 hari, Musa balik. Musa lihat tengok jemaahnya sujud kepada lembu. Maka apa perasaan Musa alaihi salatu wassalam? Kita kenal Musa. Musa ni Allah Subhanahu Wa Taala
beri nikmat kepada dia gagah. Dan kalau masa mana dia marah kepada siapa saja, manusia tak sanggup lihat mukanya. Kerana gerung-gerung. Gapa sini orang panggil. Tengok muka tak boleh. Tengok muka musuh. Di masa dia marah, maka dia marah. Naik perasaan. Balik tengok ni anak jemaah dia yang bertuhan kepada Allah. Sekarang murtad sujud kepada lembu. Maka dia carilah abang dia Harun. Maka jumpa dengan abang, maka dia pergi dabah baju abang dia. Harun, mengapa kamu tidak jaga ahli kampung kita? Harun beritahu, amba dah tak kuasa dah. Amba jaga siang dan malam. Amba sarah, amba beritahu, amba tazkirah. Tetapi mereka tidak turut amba. Dan mereka turut siapa dia? Nabi Musa tanya. Mereka turut yang disarahkan oleh Musa Samiri. Musa Samiri lah yang berbuat lembu. Musa Samiri lah yang menyuruh sembah lembu. Maka Musa alaihissalam bagi perasaan marah. Ulama beritahu di masa Nabi Musa marah kepada Musa Samiri, bulu dia ni berdiri sehingga tembus baju dia. Marah. Maka dia bilang, dia beritahu kepada hamba dia dan ada kaki tangan dia, cari Musa Samiri. Manakala jumpa Samiri, dia pegang Musa Samiri, dia tekutkan di atas tekoknya, maka dia cabut pedang. Kerana dia nak pancungkan tekok Musa Samiri. Di masa dia akak pedang nak pancung Musa Samiri, maka Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat mari bisik di telinga dia. Musa, Allah larang kamu bunuh Musa Samiri. Maka dia letak pedangnya. Maka dia tanya malaikat, itu adalah benar? Cuba kamu tanya Allah sekali lagi. Musa Samiri, kesalahan dia pegu. Apa dia panggil di sini? Dia pegu Allah dengan lembu. Tidakkah hukuman dia tidak ada hukuman lain selain daripada hukum bunuh? Hanya satu hukum saja. Mengapa Allah larang lagi? Cuba kamu tanya Allah sekali lagi. Maka dia tidak herau, dia angkat ke pedang dia sekali lagi nak pacung tekak. Maka Allah sendiri kata di telinga dia, Musa, jangan bunuh Musa Samiri. Maka dia letak pedang dia. Maka dia bicaralah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah, mengapa kamu tak benarkan aku bunuh Musa Samiri? Sedangkan kejahatan dia tidak ada perbandingan. Maka Allah beritahu, di sinilah maksud yang kita kehendaknya, iaitu sifat kasih sayang sesama saudara. Maka Allah beritahu Musa, cuba kamu fikir, kamu teliti masa yang telah lepas. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, hak yang telah lepas. Macam mana perangai yang ada di dalam diri Musa Samiri. Setahun, 2 tahun yang lepas. Di kalangan kamu nih, di masa yang lepas, kalau ada mereka yang tidak ada makanan, dalam hal keadaan kelaparan, dahaga, maka orang yang pertama kali memberi makanan kepada fakir miskin iaitu Musa Samiri. Kalau ada siapa di kalangan kita ramai-ramai ini orang yang sakit, Musa Samiri lah orang yang pertama menolongnya orang yang susah, yang sakit. Kalau siapa saja ada hajat, berhajat kepada bantuan, Musa Samiri inilah orang pertama kali memberi bantuan kepada orang. Dalam hal dia tidak kira hal keadaan diri dia. Dia sempurnakan hajat saudara lebih daripada diri dia. Kamu tahu atau tidak, wahai Musa, sifat perangai yang ada di dalam diri Musa Samiri, inilah perangai yang mulia sekali di sisi aku, Allah Subhanahu wa taala.
Aku sayang bukan dengan dia, dengan sifat yang ada dalam diri dia. Aku sayang sifat ni. Jangan bunuh dia. Ya Allah, kesalahan dia, hanya kamu halaukan dia. Jangan dia duduk dalam negeri kamu. Maka Musa halau, Musa Sabiri. Ini sifat kasih saya. 10 minit lagi. Ada satu cerita lagi. Siapa yang tidak ada sifat kasih dan sayang dengan saudara. Yaitu cerita Nabi Musa juga. Maaf tuan, minta izin. Kerana hari ini tidak berhenti di situ, di sini. Sampai mandi pun tidak lagi. Ada ambil sembahyang di sini. Lekas driver bawa kereta. Besok hari, saya serah masa diri kepada saudara kami di Aceh. Besok ni suruh jemaah saya ni, lebih kurang 5 orang, saya akan pergi jumpa dengan ulama. Lebih kurang 4 jam ya. 4 jam pergi. 8 jam pergi balik. Pihak kami pun insyaAllah. Letih ke letih, di dalam letihnya. Tapi insyaAllah. Jarang-jarang sekali hari ini. Alhamdulillah. Satu laginya, kalau tidak ada sifat kasih dan sayang. Yaitu cerita Nabi Musa alaihissalam dengan Qarun. Setengah ulama bagi tahu, Qarun dengan Nabi Musa sepupu. Belum daripada tu, Qarun adalah seseorang miskin. Makanan tak cukup. Anak ramai. Satu ketika, Musa alaihissalam pergi ziarah Qarun. Qarun minta, Musa, kamu warisan aku. Kamu adik-beradik aku. Kamu doalah kepada Allah. Supaya memberi rezeki kepada aku. Kamu tak lihat kau tengok anak-anakku ni tidak ada makanan. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah. Maka Nabi Musa ajar dia satu pekerjaan. Sehingga dia dapat pandai buat emas. Maka dia buat emas sehingga sampai kaya. Sampai kaya. Manakala hartawan dia kaya ni. Sehingga tidak ada tempat nak letak. Sehingga kaya dia ni. Seterus hingga sampai 70 orang. Dia gaji untuk bawa anak kunci. Tempat taruh hartanya. Anak kunci. Anak kunci almari. Satu tong, bubuh emas, anak kunci so. Taruh. Sehingga, no bibi, no pikul. Banyak mana anak kunci, pikul. Cuba kita tengok sekarang ni, kalaulah kita ni berjumpa dengan satu orang yang anak kunci di pinggang dia, turun kereta, mari nak ambil air sembahyang, di pinggang dia ada 4, 5, 6. Itu pun jadi jutawan. Ini anak kunci apa? Rumah sewa. Ini anak kunci Mercedes Benz. Ini rumah bini pertama, bini kedua, bini ketiga, bini keempat. Yang ini bukan bini tetapi curi-curi. Rumah curi-curi. Penuh di tubuh badan dia ni. Itu pun kaya. Tapi ini Qarun kena gaji orang pikul. Bukan seorang, 70 orang. Macam mana kaya dia? Maka Allah Subhanahu wa taala waktu perintah Musa, kamu beritahu kepada Qarun, aku perintah, ini adalah perintahku, supaya dia keluarkan zakat. Maka Nabi Musa jumpa dengan Qarun. Allah Subhanahu wa taala telah beri rezeki kepada kamu. Bukan Allah Taala beri pada kuku kerja, dia kata. Aku kerja, dia kata. Kamu tak tengok ke aku siang malam aku kerja? Yalah, Allah beri rezeki kepada kamu. Sekarang ni Allah turun perintah supaya kamu keluarkan zakat. Maka dengan ringkasnya dia tak mau keluar. Maka Nabi Musa berbalik. Kerana la ikraha fiddin. Kerana agama bukan dalam paksa. Balik. Lama-lama Allah suruh pula Musa pergi beritahu pada dia. Musa pergi. Dia tak mau keluar juga. Maka dia kata kepada Musa. Kata ke perkataan yang huduh. Musa balik. Lama-lama Musa balik. Dengan hal keadaan berkali-kali Musa pergi kepada rumah dia sehingga dia mari perasaan marah kepada Musa. Maka dia marah, dia buat rancangan.
sebagai rancangan buruk dia terhadap Musa. Maka dia panggil, dia cari seorang perempuan. Dia cari seorang perempuan. Wahai perempuan, kalau kamu buat permintaan aku ni, banyak mana harta yang kamu nak? Aku nak beri pada kamu. Perempuan kata boleh. Apa kerja? Kamu pergilah cari lelaki. Kamu berzinalah dengan lelaki tu supaya dia adakan anak dalam perut. Manakala boleh anak, lekat kandung, kamu mari jumpa dengan aku nak beri hadiah pada kamu. Maka perempuan ni sedap lagi, duit lagi. Maka dia pergi berzina. Boleh lekat perut. Boleh anak mari. Korun, ni anak ada dah dalam perut. Ni hadiah kamu. Aku minta satu lagi kepada kamu, wahai perempuan. Kali ini berganda-ganda hadiahku akan beri kepada kamu. Apa kerja lagi? Perempuan beritahu. Kamu akan mengaku berzina dengan sianu ada satu masa. Perempuan kata, boleh. Suruh mengaku kata berzina dengan siapa-siapa. Maka setelah dia buat perjanjian dengan perempuan, maka dia panggillah Musa. Musa, sekarang ni aku telah memikir Musa. Aku ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak buat ibadat kepada Allah. Tapi aku minta kepada kamu Musa, kamu buatlah satu masa supaya kamu datang untuk menyebarkan agama, untuk mengajarkan hukum-hukum Allah di tempat layak yang ramai. Aku akan panggil orang. Seolah kata semacam kita panggil orang ceramah tu lah. Ustaz Azhar bagi ceramah pak kita ni. Maka kita panggil orang ramai. Sebenarnya dia politik dia. Maka Musa saat ni, faham dah? Dia panggil orang supaya nak wajur dakwah lah. Mari ramai-ramai. Musa, kamu mari bayan. Aku nak keluar dakwah. Syaratnya, wajur dulu. Istimak dulu. Aku nak panggil orang ramai-ramai. Makanan, aku nak sembelih lembu 10 ekor biar orang makan. Seolahnya, misalnya. Maka Musa fikir, sekarang ni boleh jadi Allah telah hidayat kepada Korun ni. Korun nak jadi orang baik ni. Musa kata boleh, malam mana telah buat persiap-persiap, maka dia panggil orang ramai, mari ceramah agama. Musa kaya hukum, siapa tidak semayang macam ni, siapa tidak puasa macam ni, misalnya. Siapa buat salah itu, inilah dosanya, maka dia buat soalan. Korun buat soalan. Musa, dia latih budak dia lah. Kaki tangan dia. Musa, saya nak tanya satu soalan. Soalan apa? Kalau orang berzina, apa hukumnya? Musa kata, kalau hukum syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah yang belum lagi berkahwin dirontangkan satu rotan. Kalau yang telah berkahwin, maka dia berzina, maka akan rejam hingga sampai mati. Itu hukumnya. Maka dia tanya lagi, Musa, kalau kena kepada kamu sendiri yang berzina, apa hukumnya? Musa pun beritahu, hukumnya hukum Allah. Supa. Semacam itulah. Kalau aku pun mesti kena rotan. Kalau aku mesti pun kena rejam sampai mati. Maka dalam celah-celah dalam masa tu, maka dia panggil perempuan. Perempuan pun keluar tempat ramai. Maka dia tanya, Korun tanya, kaki tangan Korun tanya, wahai perempuan, kamu berzina dengan siapa? 4 minit lagi. Kamu berzina dengan siapa? Maka dia kata, yang berzina dengan kami, dengan saya ni, anak yang ada di dalam perut amma ni, iaitu Musa yang duduk ceramah di atas kersi itu. Maka semua orang paling lihat kepada Musa dengan muka keadaan tidak puas hati. Maka Musa saat ni rasa dia saat ni berasa malu, berasa takut. Maka Musa saat ni bersumpah dengan nama Allah di depan rakyat ramai. Maka Musa, wallahi ballahi tallahi, demi Allah, sejak aku hidup daripada kecil hingga aku besar, tak pernah sekali pun aku cakap bohong. Hari ini juga aku tak mau cakap bohong. Aku nak cakap benar-benar. Wahai ramai-ramai, perempuan ni bukan aku berzina dengan dia. Manakala dia tegas kata bukan dia berzina dengan perempuan,
Maka semua orang berpaling kepada perempuan. Paling kepada perempuan. Maka perempuan ni salah habah duduk. Maka perempuan ni, dengan ringkasnya perempuan kata, wahai ramah-ramah, yang sebenar ni, yang aku beritahu kata aku berzina dengan Korun, dengan Musa. Yang sebenarnya bukan aku berzina dengan Musa. Yang aku beritahu kata aku berzina dengan Musa kerana Korunlah upah akunya. Maka Musa mari perasaan marah. Marah. Kali ini Musa tidak ada kesabaran. Ni sifat kasih dan saya tak beri maaf kepada orang. Musa mari perasaan marah. Maka Musa dengan segera angkat tangan kepada, ya Allah, ya Tuhanku, sampai dah masa. Hukumlah Korun dengan segera. Aku minta kepada kamu, wahai Allah, hukumlah Korun dengan segera. Maka Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan Musa, Musa, kamu kehendak begini? Ya Allah, hukumlah Korun. Dulu dia derhaka kepada kamu, sekarang bukan dengan kamu saja, dengan aku pun. Dia gapo dia panggil haklang, dia gapo dia panggil? Buat fitnah. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahu Musa, kalau kamu kehendak semacam tu, masa sekarang ni, hari ini ni, aku serah 7 lapis langit kekuasaan kepada tangan kamu. Aku serah ke tangan kamu 7 lapisan bombing, serah kepada kamu. Manakala serah kepada Musa, Musa ada kekuasaan dah. Maka Musa selalu dah perintah kepada tanah. Tanah telan Korun dan harta Korun. Maka telan sampai ke lutut. Sampai ke lutut, Korun saat ni mari perasaan takut dan insaf. Musa, maafkan aku Musa, maafkan aku Musa. Maka Musa saat ni tidak ada sifat pemaaf. Musa bilang, tanah telan Korun, aku tak mau dengar permintaan dia. Seolah kata lama dah aku minta, aku tazkir dia. Sekarang dia bukan masa dah. Telan tanah. Tanah telan sampai kat pinggang. Kat pinggang. Teriak tangis Musa. Ya maaf aku Musa. Tanah telan dia tanah. Telan sampai ke tekok. Sehingga habis-habisan dia minta kepada Musa. Musa maaf aku Musa. Maaf aku Musa. Tanah telan. Sekarang ni bukan aku nak maaf kepada dia. Suara dia pun aku tak mau dengar. Maka telan habis. Harta Korun dan kaki tangan Korun yang turut apa saja Korun, walaupun benda itu dilarang oleh Allah. Tiga-tiga telan. Maka telan habis, Allah Subhanahu wa taala mari bisik di telinga Musa. Musa, kamu telah perintah kepada tanah telan dah? Habis dah? Korun dan harta dia? Ya Allah, habis dah. Musa, aku nak tanya kamu, di masa kamu perintah kepada tanah supaya telankan telankan Korun, maka tanah telan sampai kepada peringkat lutut, dia minta maaf kepada kamu, ya Allah, tapi aku tak maaf kepada dia. Aku suruh telan lagi. Manakala telan sampai kat pinggang, dia minta maaf kepada kamu Musa, ya aku tak maaf dah. Tidak ada hari kemaafan dah pada dia. Aku suruh tanah telan lagi. Manakala telan sampai kat tekok ni, dia minta sungguh-sungguh kepada kamu Musa, ya Allah, tapi bukan saja aku nak maaf, suara dia, rupa dia aku tak mau dengar, aku tak mau lihat dah. Aku suruh tanah telan habis. Di situlah Allah kata, Musa, kalau Korun minta maaf kepadaku hanya 1 kali saja, nascaya aku Allah amat pemurah, amat pengasihani, aku maaf selalu dah kepada Korun. Tetapi mengapa sifat kamu kerahnya hati kamu? Tidak ada sifat pemaaf. Maka Musa baru sedar. Apa boleh buat lagi dah? Mampus dah. Korun habis dah harta dia. Sebab itulah tuan-tuan, masa lebih kurang sampai dah. Marilah kita sama-sama, walaupun nama daripada Thailand, saudara daripada Aceh, niatlah satu hari Allah akan pilih tuan-tuan pergi kepada ke Thailand. Bolehlah berhubung. Lebih kurang 7 hari sebelum kami datang ke sini. Dan kami datang ni ada jendera.
Saya duduk sekali dengan jentera, ada 2 orang army. Dia ni asalnya bukan Islam, tetapi dia mu'allaf. Tetapi dia sekarang ni manakala dia mu'allaf, dia duduk sekali dengan golongan saya, dengan ulama ni, dalam golongan tabligh. Maka dia minta kepada pembesar dia ni untuk datang ke sini. Tapi sebelum daripada ini, ada satu rombongan Aceh ni pergi ke tempat camp army. Maka di situlah pihak kami buat perjanjian. InsyaAllah saya akan datang dengan jentera di Aceh. Kebetulan sehari lepas daripada tu, satu jemaah kumpulan Tom Yam di Malaysia. Dia telah buat program untuk nak mari di sini. Maka Amor pun ambil peluang tu. Kumpulan Amor pun 5 orang ambil peluang tu, bagi campur dengan Tom Yam. Mari di sini. 17 hari bulan lah berangkat balik. Oleh itu berharaplah kepada kita, marilah kita tanam sifat kasih sayang walaupun kita tak berjumpa. Tetapi sekarang ni benar telah iklan dalam internet dan apa, kalau ada kesusahan Islam kita di seluruh dunia, walaupun kita tidak boleh pertolongan diri kita, harta kita, tetapi marilah kita sama-sama hantarkanlah pertolongan, tanda kata sifat persaudaraan hanya dengan doa selamat umat Islam yang beragama Islam seluruh dunia. Ni kita saat ni mengaku kata Islam adalah adik-beradik. Diri tak pergi tolong, duit tak hantar, doa pun tak berdoa kepada saudara. Hanya kita bakal berdoa, tu tanda kata kita adalah sifat kasih sayang. Mudah-mudahan yang Amor bicara sikit sebanyak pada masa lebih kurang tengah jam ni, kalau ada silap itu cucurlah air kemaafan kepada Amor. Dan jika benda yang berfaedah, yang boleh beramal, yang menginsafkan diri kita, itu ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmat taufik kepada kita semua, hidayat kepada kita semua. Amin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.